Hai, bertemu lagi bersama dengan Cikgu Sharon. Hari ini kita akan masuk lagi di tajuk yang baru, yaitu 9.2 faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama. Murid-murid boleh buka di dalam buku teks di muka surat 156. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi ini terbahagi kepada dua faktor utama yang besar, yaitu faktor fisikal dan juga faktor kemanusiaan. Faktor fisikal ini terdiri daripada bentuk muka bumi, tani, iklim dan juga bahan mentah. Manakala bagi faktor kemanusiaan pula terbahagi kepada teknologi, buruh, infrastruktur, model, pasaran dan juga dasar kerajaan. Okey, mari kita mulakan pelajaran kita pada hari. Bab 9, kegiatan ekonomi utama, faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama, di mana diharapkan murid dapat menguraikan faktor mempengaruhi kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi terbahagi kepada dua, yaitu faktor fisikal dan faktor kemanusiaan. Faktor fisikal terbahagi kepada empat, yaitu bentuk muka bumi, tani, iklim, dan juga bahan mentah. Manakala bagi faktor kemanusiaan terbahagi kepada enam, yaitu teknologi, buruh, infrastruktur, model, pasaran dan juga dasar kerajaan. Bagi faktor fisikal pula, untuk bentuk muka bumi, terdapat bentuk muka bumi tanah tinggi, tanah beralun, bentuk muka bumi jenis tanah pamah dan juga pinggir laut. Murid dapat membezakan fakta, huraian dan contoh berpandukan dengan warna yang cikgu bezakan, yaitu merah untuk fakta, biru untuk huraian, dan juga hitam untuk huraian dan juga warna merah jambu untuk contoh. Seterusnya, untuk faktor fisikal bagi tani terbahagi kepada empat, yaitu tani aluvium, tani elektrik yang bersaliran baik, tani gambut, tani beris dan juga tanah liat. Yang mana tani aluvium sesuai untuk penanaman padi, tani elektrik sesuai untuk penanaman kelapa sawit, tani gambut sesuai untuk penanaman nenas, tani beris sesuai untuk penanaman kelapa dan kenaf, manakala tanah liat ataupun kaolin sesuai untuk industri pembuatan tembikar. Seterusnya, bagi faktor fisikal untuk iklim terbahagi kepada dua, yaitu iklim khatulistiwa dan juga Mediterranean. Ciri bagi iklim khatulistiwa ialah panas dan lembap sepanjang tahun, suhu tinggi dan sekata dan hujan tahunan 2.600 mm, dan contoh kegiatan ekonomi ialah penanaman padi dan getah di Malaysia dan juga perikanan di Malaysia. Manakala Mediterranean pula ialah musim sejuk yang lembap dan musim panas kering, hujan tahunan antara 650 mm hingga 900 mm dan sesuai untuk penanaman buah-buahan dan juga pelancongan. Untuk faktor fisikal, bahan mentah pula terbahagi kepada 7, yaitu petroleum untuk kegunaan industri polimer, cat, minyak pelincir dan industri pengangkutan, kayu balak untuk industri venir dan perabot, getah untuk industri memproses susu getah, membuat sarung tangan, kasut dan tilam, kelapa sawit, industri memproses minyak sawit untuk membuat margarin dengan sabun, biji timah untuk industri panca logam, perikanan, industri membuat keropok dan ikan masin, manakala gas asli untuk industri membuat bahan bakar kenderaan dan baja yuria. Seterusnya, untuk faktor kemanusiaan terbahagi kepada 6, yaitu dasar kerajaan, modal, buruh, pasaran, infrastruktur dan juga teknologi. Murid-murid boleh mengingat ini menggunakan huruf di depannya, yaitu D, M, B, P, I, T. Oke, kita pergi kepada faktor kemanusiaan yang pertama, yaitu teknologi. Teknologi melibatkan penggunaan peralatan canggih dengan teknik pengurusan yang cekap dan maju dalam sektor perindustrian, pertanian dan perdagangan.
Teknologi membantu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran. Manakala faktor kemanusiaan bagi dasar kerajaan pula, di Malaysia kerajaan menubuhkan beberapa agensi untuk menggalakkan pembangunan dalam berbagai kegiatan ekonomi, iaitu Dasar Pertanian Negara Ketiga dilaksanakan untuk memajukan dan memperkembangkan sektor pertanian di Malaysia. Objektif utama DPN3 adalah untuk memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber pertanian secara optimum. Di Thailand ialah Lembaga Pelaburan. Di Jepun pula ialah Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri (METI) dengan melaksanakan beberapa dasar. Manakala faktor kemanusiaan bagi buruh ialah terdapat dua sumber utama model, iaitu model domestik dan model pelaburan langsung asing. Model domestik diperoleh daripada simpanan individu dan institusi kewangan seperti Agrobank, Permodalan Nasional Berhad, PNB dan Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA, manakala model pelaburan langsung asing diperoleh daripada pelabur-pelabur negara asing yang datang ke Malaysia untuk membuka kilang perniagaan dan ladang. Untuk faktor kemanusiaan pasaran pula, pasaran terdiri daripada pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Kemudahan e-dagang menjadikan pasaran lebih luas di peringkat tempatan dan antarabangsa seperti perniagaan dalam talian. Di Malaysia, beberapa agensi ditubuhkan bagi membantu memasarkan keluaran negara seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA untuk pasaran tempatan dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ataupun MANTRED untuk pasaran antarabangsa.